Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah kita akan meneruskan sesi tadabbur kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Bayyinah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Bayyinah insya-Allah. Ini surah adalah antara surah yang ulama khilaf, tapi jumhur mengatakan dia adalah surah yang madaniyah sebab dia ada berbicara tentang ahlul kitab. Dia surah yang ke-98 dan dia mengandungi 9 ayat. Okey, surah Al-Bayyinah juga dikenali sebagai surah Al-Qayyimah dengan makna yang lurus, ataupun surah Lam Yakuni, surah Mufakkin. Surah Bayyinah ni maksudnya keterangan yang jelas ataupun bukti yang nyata. Sebelum kita sembang ataupun tadabbur tentang surah ni, teringatlah dulu zaman-zaman dulu ni diceritakan oleh ajdaduna ataupun nenek-nenek atuk kita dulu. Biasa dulu ada majlis khatam Quran. Kalau majlis khatam Quran ni biasanya zaman dulu sekolah tahfiz tak banyak. Jadi biasa kalau panggil tu panggil budak-budak pondok lah. Kebanyakan pelajar pondok dulu dia tak hafal Quran. Jadi waktu majlis tu biasanya kita khatam Quran tu kita start baca wadduha sampai an-nas, qul a'udzu birabbin nas, secara hafalan lah. Jadi biasanya waktu tu masing-masing nak mengelak diri daripada baca surah Al-Bayyinah ni sebab dia limbang tukar ayat. Sebab surah Bayyinah ni dia agak susah lah bagi sebagian orang yang mungkin dia hafal surah ni saja, bimbang masuk ke surah lain lah. Itu cerita-cerita dululah. Okey. Kita mulakan dengan surah Al-Bayyinah tentang daripada hadis Anas ibn Malik bahawa Rasulullah SAW pernah beritahu kepada Ubay ibn Ka'ab. Dia kata, "Inna Allah amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladina kafaru." Tuhan suruh aku untuk baca kepada kamu ni surah ni, lam yakunil ladina kafaru. Maksudnya kata Ubay, dia terkejutlah. Dia kata dekat Nabi, "Wasammani laka," Tuhan sebut nama aku ke? Dia bermaksudkan aku. Kemudian Allah Taala kata, "Na'am," fabaka. Kemudian dia menangis Ubay. Sebenarnya Allah Ta'ala, hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala suruh baginda Rasulullah untuk baca tu sebab Ubay ni dia kuat ingatan dia dan mudah dia tangkap untuk diajar kepada orang lain lah. Okey,
apa kaitan surah ni dengan surah sebelum ni? Surah sebelum ni kita sebut tentang Iqra, perintah untuk baca. Tak kala dalam At-Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang mengikuti penciptaannya yang betul, yang terbaik itu mengikut fitrah akan tunduk kepada agama Muhammad. Dan antara cara untuk kita mengangkat ataupun untuk menjadikan kita ni orang yang benar-benar mengikut ajaran Muhammad adalah dengan memulakan dengan Iqra. Kerana Iqra itu adalah kita membaca sumber ilmu, iaitu wahyu yang boleh merealisasikan kemuliaan manusia itu. Dan ilmu yang kita belajar akan menjadikan kita tunduk pada Allah. Dan pada surah ini, surah yang lepas juga kita bincang tentang macam mana Allah Ta'ala cerita tentang penurunan Al-Quran, sejarah macam mana Allah Ta'ala menjadikan Quran itu mulia sehingga diperturunkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi tatapan dan juga panduan kepada manusia, insyirahis sadr kepada Nabi dan juga umat Muhammad SAW. So dalam ayat ni nak beritahu macam mana Quran itu setelah turun pada malamnya akan menghadapi bagaimana Quran itu mesej dan risalahnya memberi kesan dalam masyarakat. Yu'athir 'alal mujtama'. Sama ada memberi kesan kepada orang-orang yang bertakwa di kalangan para sahabat beriman. Aspek yang kedua adalah memberi kesan kepada orang-orang yang kafir. Kita mulakan. Kata Allah Ta'ala, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Belum lagi ataupun tidak lagi orang-orang kafir daripada ahlul kitab dan musyrikin itu boleh berlepas diri ataupun boleh meninggalkan pegangan mereka itu, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas, keterangan yang nyata, yakni bayyinah, yakni wahyu, risalah daripada Muhammad ataupun para anbiya. Okey, sekarang ni dia nak beritahu kat sini ialah dalam ayat yang pertama sehingga ketiga ni dia nak sebut tentang macam mana orang kafir ni di kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Allah Ta'ala sifatkan mereka ni kafir. Sebab kafir ni maksudnya dari sudut bahasa adalah menutup. Waktu kita kata kafarallahu anhum sayyiatihim, ataupun Allah kafir anna sayyiat, minta Allah Ta'ala untuk tutup dosa-dosa kita tu, bukan setakat mengampunkan tapi Allah Ta'ala menutup. Jadi kafir ni orang yang menutup diri mereka daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menamakan kafir itu ada dua. Nabi berhadapan pada awal dakwahnya kepada dua kumpulan. Antara yang utamanya adalah ahlul kitab dan juga musyrikin. Musyrikin di Mekah, ahlul kitab ketika berada di Madinah. Sekarang ni sebab apa Tuhan sebut ahlul kitab dulu, sedangkan yang banyak melakukan syirik itu adalah musyrikin yang berada di Mekah. Kerana ahlul kitab ni mereka dah ada pengetahuan yang asal tentang akan bangkit seorang rasul. Orang musyrikin ni asalnya tak tahu apa pun. Dia orang-orang kampung dekat Mekah ni, dari sudut tradisi mereka dan juga pendidikan mereka tidak pernah terdedah kepada sejarah kenabian. Khususnya nabi-nabi di kalangan Bani Israel tidak pernah terdedah kepada kitab suci. Jadi mereka tak tahu pun tentang Rasulullah ni, melainkan apa yang dikhabarkan, yang dipropagandakan, diceritakan oleh orang-orang di kalangan ahlul kitab. Jadi mereka lah punca sebenarnya, sebab mereka dah tahu kebenaran daripada awal lagi. Cuma mereka ni banyak alasan. Jadi kat sini dia kata tidaklah mereka ni akan meninggalkan. Maksudnya mereka ni sudah stay dengan satu tabiat, iaitu tabiat kekufuran tadilah. Mereka ni sebenarnya tidak meninggalkan agama itu secara kulli, maksudnya secara keseluruhan. Dengan maksud mereka masih lagi claim ataupun anggap diri mereka tu mewakili ajaran Nabi-Nabi kan. Orang musyrikin dengan klaimnya, dengan anggapannya mereka masih meneruskan tradisi Ibrahim dan Ismail. Adapun orang-orang Bani Israel, begitu juga mereka rasa suci dengan ajaran-ajaran yang telah diturunkan kepada Bani Israel, walaupun hakikatnya mereka tak menolak ajaran para Nabi tadi. Jadi munfakir sini artinya mereka ni mustahil ataupun belum lagi untuk meninggalkan kebiasaan mereka tadi, yakni ajaran nenek moyang mereka tadi, hatta ta'tiyahumul bayyinah, melainkan datangnya keterangan. Okey, bayyinah kat sini didatangkan dengan perkataan hatta kat sini lil ghayah. Maksudnya dekat sini ulama khilaf. Adakah maksud
setelah datangnya penerangan yang jelas, mereka akan beriman? Adakah maksud begitu? Sebab kita tengok tak beriman juga, berpecah kepada dua juga, orang-orang ahlul kitab dan musyrikin ini. Maka Tuhan kata hatta ta'tiyahumul bayyinah, didatangkan dengan fi'il mudhari' dengan makna tajaddud al-bayan, tajaddudul bayan, maksud sentiasa diperbaharui bayan, hari demi hari turunnya risalah, dakwah, ta'lim kepada mereka daripada para anbiya, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun datangnya bayan, penerangan tu sentiasa berterusan, dan bayan itu disifatkan dengan bayyinah. Bayyinah ni maksudnya hujjah yang jelas, al-wadhihah, satu kenyataan yang jelas. Dan kenyataan itu kita dapat lihatlah daripada, kalau ayat Quran ni kata para ulama usul tafsir, contohnya didatangkan kepada Nabi dengan perkataan kul, yakni kul ya Muhammad, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kata para ulama, kul dekat situ adalah dengan makna ta'limul hujjah. Kul boleh datang dengan makna ta'limul hujjah, bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi untuk menerangkan hujjah, dan juga boleh jadi dengan makna ta'limut tauhid, bagaimana untuk mengajar Muhammad supaya mengajak orang kepada tauhid. Jadi kita ambil kesimpulan ayat pertama ni kata mereka masih lagi berada dalam keadaan tidak meninggalkan ajaran asal, tabiat yang asal, melainkan datang penerangan yang jelas. Tapi ini hanya alasan mereka saja. Sebab tu Tuhan kata rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sebab apa kita kata alasan? Sebab banyak ayat Quran yang mengatakan bahawa perkataan bayyinah tu mereka dah ulang-ulang sejak dulu lagi. Sama ada mereka yang berada di Madinah ataupun di kalangan nenek moyang mereka ketika berhadapan dengan para anbiya di kalangan Bani Israel. Contohnya mereka yang dikatakan kepada Nabi, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Maksudnya mereka banyak alasan, selagi mana Rasulullah tak datangkan dengan apa benda yang korban yang dimakan oleh api. Ataupun ayat lain ini tentang kisah Nabi Isa umpamanya, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin, tak kala datang bayinat mereka kata sihir pula. Jadi mereka sebenarnya telah mengemukakan alasan-alasan begitu sejak dahulu lagi, dan mereka dah guna perkataan bayyinah tu. Tak apa, relax dulu, ataupun kami ni tak beriman lagi selagi tak datang bayyinah. Tiba-tiba datang bayyinah, mereka tetap punya alasan-alasan yang lain. Jadi Tuhan kata rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bayyinah itu datang dengan bentuk didatangkan rasul. Dekat sini peranan rasul. Tuhan tak datangkan tiba-tiba turun daripada langit kitab ke, tapi mesti dihuraikan, disyarahkan, diaplikasikan bayyinah itu dalam bentuk adanya rasul. Adanya rasul, sama ada di kalangan Bani Israel ataupun khusus berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul itu dikaitkan adalah rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Dekat sini ada peranan perlu orang yang mengikuti agama Muhammad untuk tunduk kepada Nabi. Sebab isu yang tak nak diterima oleh orang-orang ahlul kitab yang paling besarnya adalah mereka tak nak menerima Nabi itu daripada orang Arab. Mereka memandang lekeh orang Arab. Sebab mereka ni kan Bani Israel, diangkat oleh Allah satu tempoh dahulu, pernah dimuliakan oleh Allah. Ada ramai nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Tiba-tiba kami nak ikut Muhammad yang datang daripada orang masyarakat yang tak pandai membaca menulis. Jadi keangkuhan di situ. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu perlu ada rasa untuk tunduk kepada apa yang dibawa oleh seorang rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayyinah tu datang dalam maksud bukan setakat teori, tapi huraian dari bentuk praktikal yang akan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dan tugas rasul adalah yatlu suhufan mutahharah. Maksudnya seorang nabi yang berdakwah paling kurang dia kena membacakan ayat Al-Quran, memperdengarkan. Berbeza kita pada hari ini, boleh jadi seorang pendakwah dia boleh menguraikan teori-teori konsep daripada Al-Quran ke daripada buku-buku yang mana pun, tapi dia tidak menyebut, tidak melantunkan ataupun tidak membaca Al-Quran tadi. Jadi paling kurang kita kena membaca Al-Quran. Kerana bacaan Al-Quran itu secara lafaznya ada mukjizat dia, ada benda-benda yang boleh dipahami secara mudah sebelum kita pergi kepada tafsir, bayan, penerangan, huraian dan sebagainya. Jadi paling kurang kena menguasai Quran. Ini tadabbur lah sebagai seorang da'i, pendakwah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi juga mesti membaca Al-Quran.
Tapi Nabi membaca Al-Quran dan membacakan kepada umatnya dan menghuraikan kepada umatnya adalah yatlu suhufan mutahhara. Maksudnya dia membaca daripada suhuf yang suci. Suhuf di sini adalah kata para ulama ialah dengan maksud kertas ataupun benda yang tertulis padanya. Ada dua makna. Pertamanya ulama kata ialah dengan maksud bahawa apa yang dalam keadaan Nabi adalah ummi, tidak membaca dan tidak menulis, maka tak kala turunnya wahyu kepada Nabi diperdengarkan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, dan Nabi mengingati, mengingatinya, menghafalnya, memahaminya seakan-akan benda itu adalah sesuatu yang tertulis di jiwa Rasulullah SAW. Nabi ingat, Nabi faham seakan-akan benda itu tertulis di jiwa Rasulullah SAW. Dan suhuf juga dengan makna isyarat kepada benda itu kemudian akan ditulis oleh para sahabat. Quran itu akan dicatat, disalin, ditulis oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sebagaimana kita semua tahu. Mutahharah itu artinya bersih daripada wahyu. Itu adalah sesuatu yang bersih daripada segala kekurangan, daripada kebatilan. Segala datang daripada Allah, dia bersih daripada kebatilan, benda yang bersih. Fiha kutubun qayyimah. Pada Quran itu ada peraturan-peraturan. Kutubun juga boleh datang dengan makna kitab, benda yang ditentukan. Kutiba alaikumus siyam, ditetapkan. Maksudnya Quran datang dengan peraturan dan juga satu manhaj, garis panduan yang meluruskan. Qayyimah itu bukan setakat lurus, tapi juga meluruskan kehidupan kita, membawa kita daripada az-zulumat kepada cahaya Islam. Okey. Kemudian ayat seterusnya kata Allah Taala, "Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Tadi kita sebut Allah Taala sebutkan mereka dengan kafir. Artinya kedua-duanya adalah kafir. Walaupun aspek yang menunjuknya berbeza-beza. Orang musyrikin banyak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab lebih kepada tidak menerima konsep kenabian. Persoalan yang kedua yang ulama bincang, adakah mereka syirik? Adakah ahlul kitab boleh kita sebut sebagai syirik, musyrik? Adakah ahlul kitab boleh sebut sebagai musyrik? Sedangkan Tuhan tidak samakan, sebab waw kat situ boleh jadi untuk membezakan. Kalau Tuhan kata dua-dua sama, Tuhan akan sebut lam yakunil ladina kafaru minal musyrikin, sebab ahlul kitab musyrik. Tapi Tuhan sebut min ahlil kitab wal musyrikin. Artinya ada benda yang berbeza di antara kedua-dua tadi. Bahkan dalam hukum syariat kita pun, apa, ahlul kitab pun kita bermuamalat, ada hukum yang khusus kan, boleh kahwin dengan perempuan ahlul kitab, boleh makan sembelihan mereka. Jadi di sini ulama kupas antara yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Dia kata antara aspek-aspek yang disebut oleh para ulama ialah, contohnya Allah Ta'ala mensifatkan syirik orang ahlul kitab itu dalam ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah subhanahu amma kanu yusyrikun. Okey, apa yang mereka syirikkan, Tuhan datang dengan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni kata para ulama, tak kala disifatkan ahlul kitab itu juga mensyirikkan Allah, sebab ayat sebelum tu disebut tentang waqalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Jadi maksudnya mereka ni juga mensyirik, tapi syirik itu disebutkan dengan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni dalam bahasa Arab yufid at-taghayyur ataupun at-tajaddud. Maksud boleh jadi syirik mereka tu kadang-kadang ada yang mereka syirik, ataupun ada sebahagian mereka syirik, ada sebahagian mereka tidak syirik. Ataupun maksudnya disebut ahyanan hakadha, ahyanan begini, kadang-kadang dia begini. Ataupun ada aspek yang mereka begini-begini. Maksudnya dia tidak syirik secara total gitu, tidak disifatkan dengan musyrikun. Berbeza dengan orang-orang Mekah, Allah Ta'ala sifatkan dengan musyrikun, kerana mereka memang kehidupan mereka itu adalah ibadatul awthan, menyembah patung tadi, berhala tadi. Itu antara aspek perbezaan. Hakikatnya mereka adalah millatun wahidah. Sebab ulama meletakkan kaedah orang kafir tidak beriman ni hakikatnya adalah satu agama lah. Dan Allah Ta'ala sebut juga untuk membezakan, liyamidallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'alul khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumahu fi jahannam.
Maksudnya fayarkumahu tu tarakum. Maksudnya khabith, kejahatan, kesesatan tadi boleh jadi mereka ni dirangkumkan dalam satu kumpulan. Maksudnya begitu. Hakikatnya mereka adalah millatan wahidah. Okey, kemudian wa ma tafarraqal ladina utul kitab dalam ayat keempat. Kemudian tidaklah berpecah kemudiannya orang yang diberikan ahli kitab, diberikan alkitab. Melainkan setelah datangnya keterangan. Datangnya keterangan daripada Nabi, mereka pecah kepada dua. Ada yang beriman kepada Isa, ada yang beriman kepada Muhammad. Contohnya adalah konteks Muhammad. Ada yang tidak beriman kepada Muhammad. Kita tengok dalam ayat ni Tuhan sebut dengan utul kitab. Maksudnya mereka ni didatangkan kitab. Ada kadang-kadang ayat lain Tuhan kata atainahumul kitab, kami yang berikan kitab. Dalam bahasa Arab kita belajar, kalau kadang kita sembunyikan fa'il, kita sebut fi'il majhul, mabni lil majhul ni, ada beberapa sebab. Boleh jadi sebab sudah benda tu ma'ruf, wa khuliqal insanu dha'ifa, ataupun jahulah, boleh jadi benda tu ma'ruf, siapa yang ciptakan manusia tadi. Boleh jadi Tuhan pandang dari sudut negatif. Tuhan tak nak, macam tak nak sebutlah dia yang berikan kitab tadi, sebab mereka ni sudah terpesong daripada ajaran kitab yang sebenar. Jadi Tuhan kata wa ma tafarraqal ladina utul kitab, mereka yang diberikan alkitab. Majhul, siapakah yang memberikan kitab tadi tidak disebut. Walhal yang memberikan kitab kepada mereka, yang menurunkan ajaran alkitab itu Allah. Tapi Allah sengaja menyebut dengan fi'il majhul, tidak disebut siapakah yang menurunkan alkitab kerana pada aspek negatifnya. Dah sebab oleh kerana mereka dah jauh daripada ajaran alkitab tadi. Okey, kemudian Tuhan sebut wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan sekiranya mereka benar-benar mengikuti Muhammad. Kerana apa? Kerana inti ajaran Muhammad itu adalah, pertama adalah liya'budullah, untuk menyembah Allah, ibadah mukhlishin, dengan penuh ikhlas. Ikhlas juga datang dengan makna adalah orang yang ikhlas ni biasa orang yang dia rendah diri, orang yang bersyukur. Jadi orang yang tunduk. Jadi apabila kita ikhlas ibadat, kita akan tunduk kepada Rasulullah. Kita akan ikut ajaran-ajaran Nabi SAW. Masalah mereka ni tak nak menerima Islam sebab mereka angkuh. Sebab mereka rasa Muhammad tu tak setaraf dengan dia. Ego, kepentingan lain, hawa nafsu. Ada sikap suka tipu menipu, perangai jahat dan sebagainya. Jadi ego tu menyebabkan mereka sukar untuk ikhlas, bercanggah dengan ajaran Muhammad yang sepatutnya diajak dalam ajaran Rasulullah itu, ajaran agama tauhid, untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Dan antara kesan daripada keikhlasan itu menjadikan orang rendah diri, patuh kepada, taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mukhlishina lahuddin, Allah Ta'ala khususkan agama itu adalah daripada Allah. Hunafa ni adalah maksudnya mereka menyembah Allah tadi dengan penuh keikhlasan kerana hunafa, kecenderungan mereka kepada kebenaran. Seperti agama kita ni digelar sebagai agama Al-Hanif sebab kita cenderung kepada kebenaran sesuai dengan fitrah kita. Sebab tu kita cenderung ni kepada kebenaran sesuai dengan fitrah kita. Sebab fitrah kita tahu kita dilahirkan. Sebab tu kita bincang apa hikmah didatangkan Rasul. Kita kata Rasul minallah yatlu suhufan mutahhar. Sebab apa didatangkan Rasul? Sedangkan kita duk belajar wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dalam dunia sebelum lahir itu kita telah bersumpah menyaksikan Tuhan itu Allah. Sebab apa datang Rasul juga? Lepas tu kita duk baca pula kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap budak kecil lahir dalam keadaan fitrah. Kita kata kita ni dah lahir Islam. Tapi sebab apa datang Rasul juga? Rupanya kita lahir tu fitrah tu dengan makna kita sudah dilahirkan dalam keadaan kita ini sebagai satu makhluk yang cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada tauhid. Kata para ulama tafsir, isti'daduhu liqabulil Islam. Kita sudah diberikan kesiapan jiwa, kemanusiaan yang cukup, akal yang baik, panca indera yang baik untuk menerima Islam. Tapi bagaimana panduan Islam itu perlu diterangkan dengan pengutusan Rasulullah dengan al-bayyinah tadi. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Mesti mendirikan salat, hubungan dengan Allah. Wa yu'tuz zakah, hubungan dengan manusia. Sebab agama kita juga agama yang memberi penekanan kepada aspek membantu yang lemah.
ijtimai. Sebab tu ada fardu kifayah dalam hukum kita, sebab di sana ada konteks kita nak membantu sesama manusia tadi. Tu zakah juga dengan makna kita disarankan untuk bekerja, bukan setakat ibadat. Sebab dengan bekerja lah baru kita boleh membayar zakat. Itu dengan makna, maksudnya antara sawabiq kepada wasilah untuk membayar zakat itu, ataupun sawabiq untuk membayar zakat, mesti kita bekerja dulu. Jadi secara tidak langsung Tuhan kata mestilah mereka membayar zakat. Artinya mestilah mereka juga bekerja mencari rezeki, bukan setakat ibadat dekat masjid, mesti mencari rezeki. Dan rezeki juga tu ibadat, kerana dengan rezeki tadi kita boleh menunaikan zakat untuk memberikan hak, kewajipan kita menunaikan hak-hak orang yang miskin, yang lemah di kalangan orang Islam yang memerlukan. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama jalan hidup yang lurus tadi. Kita tengok seterusnya, Tuhan kata innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir, Tuhan sebutkan kafir min ahli alkitab. Ada kata min tu adalah, ada juga yang beriman tapi tidak ramai. Kebanyakan mereka adalah kafir dekat ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sedangkan orang beriman dalam ayat 7, Tuhan kata hum khairul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Ini kaitan dengan surah At-Tin tadi, dan juga surah-surah yang lain. Tak kala Tuhan dah sebut manusia kami telah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, yang mana sebaik-baik penciptaan itu sepatutnya menjadikan mereka menuruti fitrah, dan dengan membaca, mengikuti ajaran Quran, mencari ilmu akan mengangkat kedudukan mereka, menjadikan mereka ada nilai, mengangkat kemuliaan mereka. Apabila mengikuti ajaran Muhammad SAW, diberikan izzah bila mengikuti ajaran Tauhid. Tapi kalau mereka tinggalkan, mereka adalah seburuk-buruk ciptaan ataupun seburuk-buruk makhluk tadi. Tuhan sebut seburuk-buruk makhluk, benda yang diciptakan. Sebab asal ciptaan tu adalah yang terbaik. Kemudian akhir sekali Tuhan kata jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Tuhan kata balasan orang-orang yang mereka yang beriman tadi adalah taman-taman di syurga Adnin yang mengalir padanya sungai-sungai. Sebab apa? Dalam banyak-banyak ciri-ciri syurga ni, walaupun syurga tu sebenarnya kita tak tahu, bukannya apa yang terlintas dalam fikiran kita. Sebab apa Tuhan sebut sungai? Sebab biasanya orang ni secara fitrahnya ataupun secara kemanusiaannya kita suka benda-benda tadi. Lepas tu kita tengok kalau orang bercuti dekat pantai, air terjun, tepi laut. Kita suka kalau kita buat mall ke, kita buat tengah-tengah bandar pun kadang-kadang ada air pancut. Kita nak dekat dengan tasik, kita jogging kan. Kita suka benda tadi. Walaupun kita hidup dalam bandar contohnya, duduk dalam dunia sekarang ni, tapi manusia tak boleh lari daripada sukakan benda-benda tadi. Sukakan air, sungai, air terjun, hujan tasik laut dan sebagainya, pantai dan sebagainya. Jadi Tuhan ambil sikit untuk tarik perhatian, itulah syurga. Antara aspek menariknya adalah padanya sungai-sungai yang cantik yang mengalir tadi. Tengoklah sekali dalam ayat ni Tuhan sebut orang-orang yang beriman tadi khalidina fiha abada, mereka kekal padanya secara abadi. Dalam neraka tadi tak sebut. Dalam ayat 6 tu disebut khalidina fiha, tak sebut abadi. Sebab sebagian pendapat ulama kata dalam neraka ni tak kekal. Ini khilaf lah di kalangan ulama. Ulama kata neraka tak kekal, sebab tu Tuhan sebut khalidina fiha abada. Nafiha, sedangkan syurga tu kekal. Walaupun kita tak kekal pun, tapi duduk tempoh yang lama. Tapi mungkin kita boleh ambil pendapat bahawa yang lebih tepatnya ialah orang yang berada dalam neraka, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Maksudnya yang tidak kekal tu mereka akan dimasukkan balik dalam syurga. Mungkin orang yang pernah ada Islam, ada syahadah, tapi mereka ahli maksiat ataupun mereka ni dan sebagainya, akan dimasukkan dalam neraka tempoh yang lama, kemudian dikembalikan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Taala redha kepada mereka. Jadi redha Allah Taala itu antara benda yang kita nak dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, dan mereka pun redha kepadanya. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itulah untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Maksudnya itu adalah ganjaran kepada orang yang takut kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Khasyah tu datang dengan makna kita takut terhadap sesuatu yang lebih tinggi, lebih berkuasa. Khasyah. Jadi begitu juga keadaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa takut dengan penuh pengharapan, melebihkan benda-benda yang lain yang menyebabkan kita melakukan amalan. Sebab tu Nabi sebut kepada para sahabat, ana akhsyakum lillah wa atqakum bih. Aku yang paling bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawapan kepada beberapa orang di kalangan sahabat yang semangat nak ibadat, sehingga nak puasa, dia tak nak berbuka, dia tak nak kahwin, dan juga dia nak qiyam tanpa tidur. Nabi jawab, Nabi kata, kau buat macam ni walaupun kau semangat, tapi aku ni paling bertakwa dan aku ni paling takut pada Allah. Aku berpuasa, aku buka, aku tidur, barulah qiyam, kemudian aku juga berkahwin dengan orang perempuan. Jadi itulah surah Al-Bayyinah memberitahu keterangan-keterangan bagaimana reaksi masyarakat yang berada di sekeliling Nabi SAW terhadap cahaya Al-Quran. Setelah surah Al-Qadar menerangkan Quran itu diturunkan pada waktu malam, salamun hiya hatta matla'il fajr, dan sejahteralah Quran itu, keberkatan kemuliaannya sehinggalah waktu fajar, dan waktu fajar ialah ibarat Nabi memulakan untuk melakukan dakwah. Wadduha kita sebutkan, kemudian waktu fajar, kemudian waktu duha ialah waktu kepada Nabi untuk menyebarkan, merealisasikan wahyu, cahaya wahyu, menyebarkan cahaya risalah Islam. Dan setelah disebarkan, maka akan melihatlah reaksi-reaksi, tantangan-tantangan daripada masyarakat. Yang paling utamanya adalah di kalangan Ahlul Kitab yang sudah punya pengetahuan yang lama tentang Nabi, tetapi menjadikan pelbagai alasan, dan juga al-musyrikin, orang musyrik yang juga ada sikap yang sama juga. Sedangkan keterangan itu disifatkan oleh Allah sebagai al-bayyinah, yang jelas, dan didatangkan bersama dengan Rasul supaya lebih praktikal, lebih dekat, dan mereka boleh melihat contoh keterangan wahyu itu dalam diri sebagai seorang manusia melalui peribadi dan juga sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa ringkas dalam setengah jam tu cukup. Pagi ni kita buat rakaman sebab kita punya internet slow sikit. Takut tersekat macam semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada tambahan. Assalamualaikum.